Assalamualaikum. Malam ni kita jumpa lagi. Aku nampak gayanya kena kerap buat video kali ni. Berkenaan dengan pengurusan negara ni. Walaupun kita bukan menteri, tapi sekurang-kurangnya kita bercakap tentang perkara ni untuk kebaikan kita semua. Semua orang ada akal, semua orang ada mata, semua orang ada telinga. Ya, semua orang berhak untuk menilai dan jangan korang sesekali letakkan mindset menteri ataupun pemimpin lebih bagus pada kita. Bezanya mereka dengan kita tu adalah kuasa dan pangkat mereka saja. Tapi otak mereka belum tentu mampu melepasi kita. Ya? Sebab tu bila kita tengok keadaan sekarang ni, kita nampak macam seolah-olah kita dapati mereka ni macam menemui jalan yang dah buntu pula dah. Kita pun risau juga ni sebagai rakyat, kan? Jadi kita kena bantu kerajaan untuk usaha-usaha ke arah yang lebih baik menyelesaikan masalah COVID. Jangan cerita pasal Anwar Ibrahim tu semua, ya. Banyak orang duk cerita Anwar dah buat dah buat cadangan dekat pada kerajaan, tapi kerajaan tak nak dengar, ya. Nak bagi orang buat cadangan ni, biar orang tu belajar dulu perbezaan antara lelaki dan perempuan sekurang-kurangnya. Ini yang entah apa-apa. Nak bezakan lelaki perempuan pun tak tahu, nak eja nama sendiri pun tak tahu. Inilah pemimpin-pemimpin yang duk sebut nak jadi menteri, Perdana Menteri semua ni. Ya, pelik-pelik semua perangai ni. Jadi tak apa, dia bagi cadangan, kalau ada yang bagus kita ambil. Kalau ada yang tak bagus tak payah ambil. Siapa pun boleh bagi cadangan. Ya. Apa yang aku nak cerita malam ni, cadangan kita untuk nak buat penyelesaian COVID ni, minta kerajaan tolong tengok benda ni. Kalau tak nak tengok, kalau korang tolong bagi idea yang lebih baik pada ni. Okey, pertama, kita ada anggota tentera. Dan kita juga ada anggota polis yang cukup ramai. Ribu-ribu kita ada. Ya. Untuk sementara waktu ni, dalam tempoh 1 bulan, kita tutup semua sempadan negara kita untuk kita buat pembersihan. Dan untuk kita uruskan rakyat Malaysia, pemegang MyCard yang berstatus rakyat Malaysia, ini semua kita boleh buat announcement untuk hadir ke pusat-pusat tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan swab test, vaksin dan sebagainya. Ya. Dan selepas dapat vaksin ataupun swab test, semua sekali dikendaki balik duduk ke rumah. Ya. Tak boleh merayap merata-rata lagi dah. Ni cerita dia. Sementara nak tunggu tempoh 1 bulan tu. Laut, udara, hutan, apa semua kena kerahkan anggota tentera, anggota-anggota PGA ke apa semua kawal ketat. Tanamkan dalam jiwa-jiwa anggota keselamatan ni bahawa pentingnya operasi kali ini, yang mana kita nak membersihkan negara kita daripada wabak COVID. Pentingnya mereka faham pentingnya benda tu, supaya mereka bekerja atas dasar tanggungjawab. Satu orang terlepas masuk boleh rosak program pembersihan dalaman negara ni. Jadi sebab tu saya kata, saya berkeyakinan penuh 1 bulan memang boleh clear. Perkara ni saya dah bincang dengan beberapa pegawai kerajaan, pegawai polis, pegawai tentera, semua pun sependapat dengan saya. Kementerian Kesihatan, wakil-wakil rakyat, ketua pemuda, ketua cawangan, ni semua boleh digerakkan. Gerakkan dalam kumpulan yang kecil, dengan dibantu oleh Kementerian Kesihatan, pergi rumah ke rumah. Macam mana korang cari pengundi masa nak pilihan raya, macam itulah kau perlu pergi cari rakyat untuk kau nak clearkan benda ni. So, kita kena adakan satu hukuman yang sangat ketat, yang mana sesiapa saja yang melakukan apa-apa perbuatan yang boleh menjejaskan plan tindakan lengkap seperti ini. Maksudnya kita nak jaga sempadan, tapi ada orang-orang yang menerima rasuah sehingga berlaku bolos pintu sempadan. Orang ni kalau tangkap, kita kurung dia. Lepas tu kita serahkan pada kuasa-kuasa yang di Pertuan Agong, sama ada perlu dihukum mati ataupun sebagainya. Kerana disebabkan tindakan dia yang tidak bertanggungjawab ni mampu untuk meruntuhkan ekonomi negara dan juga mampu menyebabkan rakyat hidup dalam derita. Ni boleh menyebabkan negara ni jadi stand down semua sekali. Jadi benda ni serius. Pemahaman adalah perlu.
berbanding dengan perintah dan arahan. Ya, perlu difahamkan, bagi orang faham. Sebab kalau dia faham, dia takkan buat. Tapi kalau dia tak faham dan dia hanya menerima perintah dan arahan, berlaku keengkaran. Ya, sebab dia tak tahu berapa bahaya dan apa kesannya. Ya, so dengan keyakinan yang ada, dengan jentera-jentera dan agensi kerajaan yang ada ni, kita mampu untuk habiskan semua ni. Kita ada immigration, kita ada rela dan kita ada macam-macam pasukan-pasukan yang boleh membuat tugas-tugas operasi pembersihan warga asing. Ya, kita buat dua tawaran. Warga asing semua nak keluar serah diri atau nak kami buru. Kalau buru kena tangkap, tak ada hantar balik terus. Sekurang-kurangnya kau duduk dalam kurungan 1 tahun. Kita terpaksa buat satu tindakan yang tegas. Ya, MKN, Majlis Keselamatan Negara, perlu melihat benda ni secara tegas dan ambil tindakan yang tegas. Bukan masanya lagi kita nak try and error. Ya, di mana adanya ruang untuk kita nak katakan dengan adanya PKP ni semua rantaian COVID boleh jatuh. Dia boleh jatuh, dia boleh naik kalau kita tak buat pembersihan. Jadi negara kita, sempadan-sempadan negara, pagar-pagar sempadan ataupun kawalan-kawalan sempadan perlu dikeluarkan satu bajet untuk diperbaiki. Yang mana daripada satu checkpoint ke satu checkpoint mesti dapat melihat antara satu sama lain jarak dia. Supaya babi pun tak boleh melintas. Apatah lagi orang perangai macam babi. Ya, pencerobohan adalah satu pengkhianatan besar yang boleh meruntuhkan situasi dalam negara. Ekonomi, masyarakat, kemiskinan, susah semua akan timbul disebabkan pencerobohan ni. So, rata-rata rakyat Malaysia cuba renungkan benda ni. Untuk pasukan-pasukan keselamatan yang jujur, terima kasih. Tapi kalau yang ada lagi yang korup di sempadan-sempadan negara, fikir-fikirkanlah. Ya, berapa punya teruk jahanamnya negara kita ni hanya sebab wabak COVID ni. Ya, budak sekolah tak pergi sekolah dah hampir setahun lebih. Ibarat kata budak darjah 1, nanti kalau buka sekolah dia masuk darjah 3, dia tak reti membaca tau. Sebab apa? Sekolah dah tutup. Institusi pendidikan tutup, institusi keagamaan, masjid tutup, semua tutup. Ya, rakyat dah berselerak jadi susah dah ni. Indeks jenayah nampak gayanya boleh meningkat. Ya, masyarakat kita, manusia ni kalau dah susah, apa pun dia buat. Ya, jadi saya sarankan kepada kerajaan, kalau kamu tak ada idea untuk nak menyelesaikan masalah COVID ni, aturkan saya bersama rakan-rakan saya yang ada ni. Kami akan presentkan pelan tindakan ni dan kita sama-sama jayakan dia. Jangan cerita pasal parlimen. Selagi tak ada menteri yang boleh bagi jaminan untuk putuskan rantaian COVID kepada rakyat, bagi jaminan pada rakyat, berapa lama lagi? Jika kerajaan ini bertukar kuasa kepada orang lain, orang tu wajib membuat perjanjian dengan rakyat. Kalau gagal memutuskan rantaian COVID, engkau letak jawatan dan jangan terlibat lagi dengan politik sepanjang hidup engkau. Jangan cerita pasal buka parlimen lah apa semua ni. Jangan cerita pasal kerajaan ni tak guna, kena tukar kerajaan baru. Kita tak nak cerita pasal pertukaran ni. Yang kita nak cerita bagaimana, siapa sekalipun, bagaimana nak selesaikan masalah COVID ni. Kembalikan rakyat dengan kehidupan yang biasa, yang asal. Bagaimana nak buat benda ni? Ini yang perlu kita fikirkan. Tak guna tukar sekalipun apa kerajaan langit sekalipun kalau tukar, tak guna kalau tak ada plan perancangan macam mana nak selesaikan wabak COVID ni. Ya, saya difahamkan betul Datuk Seri Anwar Ibrahim ada buat perancangan, Najib juga ada buat perancangan ni semua. Siapa pun boleh bagi perancangan. Boleh bagi jaminan tak? Letak nyawa demi Malaysia ni, demi rakyat ni, letak nyawa. Kalau kau gagal, kau bunuh diri sendiri ataupun kau dihukum bunuh aja senang. Ya, jangan main-main. Satu negara, rakyat dah menangis dah ni, dah susah dah ni. Kalau betul kau orang pemimpin yang berjiwa rakyat, berjiwa untuk nak pulihkan keadaan tanah Melayu ni, letak jaminan. Berapa lama engkau akan menyelesaikan masalah ni dan kembalikan kehidupan rakyat kepada asal. Aku bersama rakan-rakan aku, kami bagi jaminan. Maksimum 1 bulan
pelan tindakan lengkap penyelesaian COVID kami boleh selesaikan. Dengan syarat aturan kami dan jalankan pelan kami ni mengikut apa yang kami nak. Contohnya, kami perlukan anggota tentera untuk jaga sempadan. Perintah ini perlu dikuatkuasakan dengan satu peraturan dan undang-undang ketat jika ada sesiapa yang menyebabkan pembolosan. Kedua, jika ada pencerobohan berlaku ataupun jika ada warga-warga asing yang masih duduk dalam negara kita menyorok, kita bagi dua pilihan. Kau nak tampil menyerah diri atau kau nak ditangkap dan dihukum penjara selama 10 tahun. Segala-gala hukuman adalah berat sekarang ni untuk kita nak melihat kehidupan rakyat negara kita. Bukan try and error lagi dah. Ya? So ada setengah-setengah orang cakap, oh bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuba dia pula tukar kerajaan lain. Ini bukan masanya untuk cuba. Bergelimpangan, beratus, beribu dah nyawa rakyat Malaysia ni kena COVID. Engkau masih nak ambil satu orang hanya untuk try ke? Tak ada try-try dah. Siapa yang naik jadi pemimpin, jadi menteri, jadi Perdana Menteri, selepas ni duk sibuk sangat nak pangkat, rakyat nak kau orang bagi jaminan. Kalau kau gagal, hilang nyawa. Macam ada berani. Apa lagi aku nak buat dengan rakan-rakan aku? Usia kami semua 40-an. Apa kami nak buat? Melainkan kami menabur jasa di dalam negara kami untuk bangsa, agama dan negara. Aku bagi jaminan, bukan setakat kepada Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin yang ada hari ini. Bagi jaminan kepada istana yang di-Pertuan Agong. Sekiranya diberi kepada saya, diaturkan saya dan diberi kebenaran kepada saya untuk menjalankan plan saya bersama rakan-rakan saya, 1 bulan rantaian COVID akan putus. Dan rakyat akan hidup seperti sedia kala. Ini jaminan saya untuk Yang Mulia yang di-Pertuan Agong dan juga kepada Perdana Menteri, menteri-menteri yang ada kat atas. Kalau korang tak berani letak nyawa untuk memberi jaminan ini, jangan cerita kau sayangkan negara. Sekian, wassalam.